Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budian. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni viral sekali lagi kenyataan daripada pengikut si Haq, Suhaini si Haq, yang mana yang telah menjelaskan secara terang-terangan bagaimana pemahaman ataupun kefahaman mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Suhaini si Haq. Saya kira video-video berkenaan telah pun viral di media sosial dan ramai orang telah pun menonton video-video berkenaan, dan saya bimbang apabila video ini diterbitkan dalam keadaan orang berkenaan diberikan juga pelbagai nasihat dan sebagainya. Akhirnya dia telah bertaubat, tetapi video ini masih lagi disebarkan. Oleh itu, saya tak tayangkan video itu pada hari ini. Sahabat-sahabat, untuk pengetahuan anda, ajaran si Haq yang mendakwa Muhammad ialah Allah ini telah difatwakan sebagai sesat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor pada 28 September 2022. Saya nak ajak anda untuk kita rujuk kepada kenyataan fatwa berkenaan. Di dalam website Al-Irsyad Jabatan Mufti Negeri Johor disebutkan tentang fatwa ajaran meragukan Suhaini Muhammad ataupun si Haq. Status pewartaan adalah diwartakan. Maksudnya boleh diambil tindakan. Tarikh keputusan 28 hari bulan 9 tahun 2020. Tarikh pewartaan maksudnya digazetkan untuk diambil tindakan 22 hari bulan 7 2021. Kategori dalam isu akidah. Keputusan setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh teliti, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor telah membuat keputusan sebagaimana berikut. Yang pertama, bahawa fahaman dan ajaran yang diasaskan dan dibawa oleh Suhaini bin Muhammad atau Suhaini ibn Muhammad atau si Haq atau apa jua nama atau gelaran yang dikaitkan dengan Suhaini bin Muhammad adalah ajaran sesat, menyeleweng dan bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Antara fahaman dan ajaran Suhaini bin Muhammad yang bertentangan dengan akidah, syariah dan Islam ialah: pertama, mendakwa Nabi Muhammad SAW itulah Tuhan. Petikan kata-kata beliau dalam YouTube bertajuk Sesat atau Benar bertarikh 4 April 2020. Yang kedua, menyatakan rahsia Tuhan. Bahagian 5, saya berpendapat bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Esa, bersalahan dengan makhluk, baginda tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Muhammad SAW adalah induk iaitu Umi, dan semua makhluk adalah cahaya iaitu Nur, baginda yang diseru Allah kepada baginda. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai jantina. Sumber status Facebook yang dimuat naik beliau pada tahun 2018. Yang keempat, kelazatan melihat wajah Allah, wajah Rasulullah adalah penyebab lahirnya zuriat Nabi SAW yang dikandungkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sumber status Facebook yang dimuat naik beliau pada 2018. Yang kelima, membuat kenyataan terhadap hadis di bawah dengan menyatakan bahawa Nabi tiada kemaluan. Berdasarkan hadis Nabi SAW an Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, min karamati ala Rabbi azza wa jalla anni wulidtu makhtunan walam yara ahadan sawati. Kata Suhaini bin Muhammad telah terpotong, bukan baru potong. Maknanya dari awal lagi dah bukan ada baru potong. Tak, ataupun dulu ada lepas tu kena potong. Bukan, sejak azali lagi dah kena, dah tak ada, dan sekok pun tak nampak. Dah tak ada, memang tak nampak lah. Sumber petikan daripada YouTube Transformation Academy, ucapan Suhaini bin Muhammad bertajuk Nabi Tiada Kemaluan, minit yang kedua saat yang ke-11 hingga minit yang kedua saat ke-26. Yang keenam, membuat tafsiran yang menyeleweng pada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 35 dan surah Taha ayat 120, iaitu ayat yang melarang Nabi Adam dan isterinya memakan buah larangan. Kata Suhaini Muhammad, Adam makan buah Hawa melalui mulut atas, lalu jadilah halkum. Manakala Hawa makan buah Nabi Adam melalui mulut bawah, lalu jadilah ovari yang akibatnya menyebabkan wanita ada haid setiap bulan. Apa benda ni? Sumber petikan daripada YouTube Transformation Academy, ucapan Suhaini bin Muhammad bertajuk Sesat atau Benar, minit ke-7 saat 35 hingga minit ke-9 saat ke-30. Yang seterusnya, mereka reka hadis yang didakwa sebagai hadis qudsi yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu Esa. Anda boleh rujuk dalam petikan
laman YouTube Transformation Academy ucapan Suhaini bin Muhammad bertajuk Ahmad tanpa mim saat 0.32 sehingga minit 1 minit 02. Seterusnya menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tiada kemaluan dan menyatakan bahawa peristiwa Sayyidina Ali melihat baginda tidak mempunyai kemaluan menyebabkan Sayyidina Ali mendapat gelaran karamallahu wajhah. Tu dia bengong. Sumber petikan daripada YouTube Transformation Academy ucapan Suhaini bin Muhammad bertajuk Sayyidina Ali melihat keesaan Nabi. Membuat penipuan terhadap produk-produk yang dikeluarkan seperti air dan botol sihak untuk menarik minat orang membelinya, seperti membuat dakwaan yang tidak berasas dan membuat tafsiran yang salah terhadap ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 248 dengan menyatakan bahawa kotak sihaklah peti tabut yang menjadi rebutan. Sumber serta Facebook sihak. Yang seterusnya, sihak merupakan air hayat, iaitu air diperoleh Nabi Khidir menjadikan baginda mampu hidup sehingga hari kiamat. Yang ketiga, botol sihak digunakan untuk melaksanakan ritual menangkap jin ke dalam botol. Aduh. Yang kedua, oleh yang demikian Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor memutuskan bahawa fahaman dan ajaran Suhaini bin Muhammad sebagaimana yang dinyatakan adalah diharamkan dan dilarang. Larangan ini meliputi yang pertama, mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan adalah diharamkan dan dilarang berpegang dengan fahaman dan ajaran Suhaini bin Muhammad, sama ada dengan menjadi pengikut, menjadi ahli kumpulan, berada dalam majlis atau acara yang boleh dikaitkan dengan fahaman dan ajaran Suhaini bin Muhammad. Yang kedua, mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan yang mengajar, menganjur, belajar, mengadakan, membantu, menjayakan apa-apa majlis yang boleh dikaitkan dengan fahaman dan ajaran Suhaini bin Muhammad adalah melakukan kesalahan. Yang ketiga, apa-apa jua bahan hebahan dan sebaran yang menonjolkan ajaran, pegangan atau fahaman Suhaini bin Muhammad dalam apa jua bentuk penerbitan dan cetakan atau siaran dalam mana-mana laman sesawang, blog, Instagram, Facebook, Twitter atau media sosial adalah ditegah untuk disebarkan dan dilayari atau diikuti. Keempat, mana-mana orang Islam adalah dilarang memiliki, menyimpan, mencetak, menjual atau mengedarkan filem, rakaman audio atau visual, risalah, buku-buku, majalah atau apa-apa dokumen yang boleh mengaitkan fahaman dan ajaran Suhaini bin Muhammad. Yang seterusnya, mana-mana orang Islam dilarang dan ditegah daripada mengamal, menyebar dan mengembangkan fahaman dan ajaran Suhaini bin Muhammad di negeri Johor Darul Ta'zim, dan mana-mana orang Islam adalah dilarang mempercayai, memiliki dan menyimpan produk-produk yang didakwa mempunyai kelebihan dan khasiat tertentu yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Yang ketiga besar, justru fahaman dan ajaran yang dibawa oleh Suhaini bin Muhammad ini hendaklah disekat dengan apa cara sekalipun daripada disebarkan di negeri Johor Darul Ta'zim. Yang keempat, mana-mana orang Islam hendaklah menjauhi fahaman dan ajaran yang dibawa oleh Suhaini bin Muhammad ini dan dilarang berpegang, mempercayai, menyebarkan dan mengamalkan ajaran ini, dan mana-mana orang Islam yang telah terlibat dengan ajaran Suhaini bin Muhammad hendaklah bertaubat. Sahabat-sahabat, ajaran-ajaran sesat seperti ini kononnya mendakwa mereka yang betul sehingga melampau menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah, sampai isu kemaluan disebutkan beberapa kali. Saya pun tak faham pasal apa mereka trigger sangat dengan isu kemaluan ni. Saya cukup tidak faham. Tetapi itulah yang dibawa oleh ajaran sesat ini. Kalau orang tengok biasa pun nampak pelik dan bercanggah dah. Tapi itulah keadaan apabila seseorang telah dibodohkan oleh ajaran sesat. Sedangkan fahaman-fahaman seperti ini bercanggah dengan percanggahan yang besar daripada ayat Al-Quran, daripada hadis, daripada pemikiran yang lurus dalam pelbagai kenyataan. Allah Ta'ala sebut, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wahai Muhammad, katakanlah, sebutlah bahawa sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepada aku, Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Dalam ayat ini, sahabat-sahabat, jelas-jelas disebutkan bahawa Muhammad adalah manusia seperti kita. Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Dan jika kita nak bertemu dengan Tuhan, kita hendaklah beramal soleh, kena salat dan tidak syirik kepada Allah. Jadi jika kita kata bahawa Muhammad itu adalah manusia seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran tadi, dengan maksud dia adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling sempurna, bukannya cacat seperti mana yang disebut oleh Suhaini Muhammad. Kalau Muhammad tidak ada kemaluan, maksudnya dia bukanlah seorang manusia yang sempurna, dan ia bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Quran tadi.
Muhammad bukan Allah, kerana jika Muhammad adalah Allah, Abu Jahal yang tidak beriman itu sudah pun bertemu dengan Allah. Sedangkan ia bercanggah dengan kefahaman Al-Quran terhadap hal ini. Pun begitu, sekiranya tujuan mereka menuhankan Muhammad itu adalah datang daripada kejujuran dan kebenaran, maka sepatutnya mereka kena fikir betul-betul. Mereka patutnya mengikut ajaran-ajaran yang dibawa oleh Tuhan mereka itu. Tetapi apa yang kita lihat adalah tak sama. Mereka tidak mahu mengikuti pun ajaran yang dibawa oleh Tuhan mereka. Yang mereka bawa adalah ajaran yang dibawa oleh Tuhan Suhaini Muhammad. Sekiranya Tuhan Muhammad yang mereka itu maksudkan adalah Muhammad yang sama yang dikenali oleh umat Islam hari ini, maka ajaran-ajaran itu telah termaktub dalam kitab-kitab hadis yang direkodkan oleh para ulama yang menjadi pewaris baginda. Sepatutnya mereka mengamalkan apa yang dibawa oleh kitab-kitab berkenaan dalam kitab-kitab hadis. Tetapi mereka tidak mengamalkan itu. Mereka mengamalkan apa yang dibawa oleh Tuhan Suhaini Muhammad. Jika mereka mengatakan bahawa Muhammad itu bukanlah Muhammad yang ada dalam kitab-kitab hadis, bukanlah Muhammad yang ada di dalam Al-Quran, maka sebenar-benarnya mereka ini telah sesat dan mendakwa tentang Allah pada sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Sebab tu saya selalu kempen untuk sahabat-sahabat dapatkan buku hadis 40 ni. Buku ini adalah kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal dan dianggap sangat-sangat penting di dalam ajaran pengajaran umat Islam. Ia disusun untuk membantu umat Islam memahami dan mengaplikasi hadis-hadis yang ada dalam buku ini dalam kehidupan seharian kita. Dalam buku ni, pembaca akan diberikan penjelasan mendalam dan terperinci mengenai setiap hadis sehingga dapat lebih memahami pesan dan makna yang terkandung di dalam buku ni. Saya kira ini adalah buku yang bagus untuk kita semua dapatkan. Demikian juga sahabat-sahabat, desakan-desakan perlu diteruskan. Ustaz Nur Durus juga telah memberikan ulasan berkaitan tentang isu ini. Dia sebut, ajaran ini sudah 2 tahun lebih bergerak aktif, mungkin lebih. Ketuanya iaitu Suhaini Muhammad telah berkali-kali mengucapkan secara terbuka bahawa Allah adalah Muhammad dan giat mengajarkannya kepada pengikutnya. Kini Suhaini telah lari ke New Zealand dan murid-muridnya pula semakin berani di sini. Mereka menyebarkan ajaran ini melalui produk sihak yang dilatari dengan propaganda membesar-besarkan pencipta produk dan teori-teori konspirasi doomsday. Saya pernah tanya soalan ini dan akan bertanya lagi. Mengapa kerajaan tidak bertindak ke atas pengajar ajaran ini dan pengucap kata-kata sebegini sepantas mereka bertindak ke atas penghina agung dan raja-raja. Guru mereka serta orang-orang kanan mesti dikenakan tindakan undang-undang secepat mungkin dan syarikat serta kumpulan mereka ini mesti dibubarkan. Saya kira kenyataan yang dibuat oleh Ustaz Nur Durus itu sangat bagus untuk diperhatikan. Bahkan kita tengok tadi setelah kita baca kenyataan yang dia telah diwartakan di negeri Johor, rasanya ia adalah satu tindakan yang penting yang perlu diambil oleh pelbagai negeri-negeri lain juga termasuk negeri Johor. Kita nak lihat bahawa orang-orang seperti ini, kumpulan-kumpulan seperti ini, mereka tidak lagi menyebarkan ajaran-ajaran sesat sehingga akhirnya ia akan merosakkan muda-mudi kita, ia akan merosakkan generasi kita, ia akan merosakkan masyarakat kita Muslim yang sedang bertatih ini. Terima kasih banyak sahabat. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.